Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Muhammad Hafiz bin Saleh. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan sebuah bentangan yang bertajuk berkaitan dengan hal nikah kahwin, iaitu talak. Baiklah, bertepatan dengan pentaksiran berterusan dalam subjek fiqh dan kekeluargaan, maka pembentangan ini disediakan oleh Ahli Najibah binti Ahmad Sabri, Fatin Humairah binti Muhammad Hasanuddin, dan saya sendiri Naswa binti Muhammad Ruslan. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita meneruskan pembentangan ini kepada tajuknya. Baiklah, sebelum kita mengupas hari ini dengan lebih mendalam, dengan lebih panjang lebar lagi, maka perlu kita ketahui yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan talak itu sendiri. Talak berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud melepaskan atau membuka ikatan. Talak dari segi syarak ialah melepaskan ikatan perkahwinan dengan perkataan yang jelas ataupun kinayah. Maka di sini, bila mana perkahwinan itu dipanggil ikatan, maka pemisah atau pelerainya adalah talak itu sendiri, iaitu talak ini dilafazkan oleh sang suami, pada suami kepada si isteri, maka pasangan itu selepas dilafazkan talak, maka mereka bukanlah lagi suami dan isteri, dan dilaksanakan dengan perkataan ataupun dilafazkan dalam bentuk perkataan. Maka bentuk perkataan itu tadi terbahagi kepada dua, iaitu lafaz yang jelas, yang soreh, ataupun kinayah, iaitu sindiran. Sebagai contoh, lafaz yang jelas, sebagaimana yang kita sering dengar apabila para suami selalu melafazkan talak kepada para suami yang melafazkan talak, berbunyi seperti abang ceraikan awak dengan talak satu, ataupun dengan menyebut nama isteri dan sebagainya. Manakala untuk lafaz kinayah, iaitu lafaz tersembunyi ataupun sindiran yang berbunyi seakan-akan seperti abang pulangkan awak kepada kedua ibu bapa awak, maka di sini kita memerlukan konfirmasi ataupun pengesahan selepas sahaja suami melafazkan perkataan sebegitu, konfirmasi berkaitan dengan niat dia melafazkan lafaz tersebut, sama ada ia hanya berkata yang memaksudkan dia hanya meletakkan isterinya di rumah bapa buat sementara ataupun melafazkan talak. Maka itu perlulah dirujuk kepada pihak yang sepatutnya. Maka kita pergi pula kepada jenis-jenis talak. Secara umumnya, talak terbahagi kepada dua, iaitu talak roja'i dan juga talak bain. Maka kita akan melihat talak roja'i dulu. Apakah yang dimaksudkan dengan talak roja'i? Talak roja'i ialah seorang suami yang menceraikan isterinya dan masih boleh merujuk kembali tanpa akad nikah atau acara pernikahan dengan syarat isterinya itu masih berada dalam tempoh iddah. Maka di sini seorang suami yang melafazkan talak satu ataupun dua kepada sang isteri, dan ia boleh merujuk isterinya selagi mana isterinya masih dalam tempoh iddah tersebut dan tidak memerlukan kepada akad ataupun mahar yang baru. Okey, itu adalah talak roja'i. Manakala talak bain pula secara umumnya juga terbahagi kepada dua, iaitu talak bain sughra dan juga talak bain kubra. Apakah yang dimaksudkan dengan talak bain sughra? Talak bain sughra ialah talak yang jatuh serta-merta pada masa lafaz talak dilafazkan dan kesemua hak-hak isteri terputus apabila dijatuhkan talak. Jika sekiranya suami ingin kembali bersama isterinya, maka perlulah suami menikahi dengan mas kahwin yang baru. Maka apa yang dimaksudkan dengan talak bain sughra ini adalah apabila sang suami melafazkan talak dan apabila beliau ingin bersama kembali dengan isterinya, maka beliau pasangan ini memerlukan kepada akad dan mahar yang baru untuk kembali bersama. Manakala untuk talak bain kubra ialah talak tiga yang dilafazkan oleh suami yang mana semua perhubungan suami isteri terputus setelah talak dijatuhkan. Suami tidak boleh merujuk dengan isterinya melainkan bekas isteri berkahwin dengan lelaki yang lain, bersetubuh dengan suami yang baru dan menceraikan, dan bekas suami pertamanya boleh berkahwin dengan bekas isterinya setelah tempoh iddah tamat. Maka di sini yang pertama, highlightnya adalah talak bain kubra ini adalah talak ketiga yang talak tiga yang dijatuhkan kepada isteri, tidak kisahlah situasinya sama ada dia menjatuhkan tiga talak itu berasing-asing ataupun sekaligus. Yang pertama. Yang keduanya pula, talak ini apabila dilafazkan, maka sang suami tidak boleh lagi merujuk
isteri, selagi mana si isteri tidak berkahwin dengan tidak berkahwin baru dengan lelaki lain dan tidak bersetubuh dan bercerai dengan lelaki itu dan sehingga tamat tempoh iddah dengan suami baru, maka barulah suami lama boleh berkahwin semula dengannya dan ia memerlukan kepada uh, akad dan mahar yang baru. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan talak bain kubra. Jadi itu adalah beberapa jenis talak, pembahagian talak. Maka kita lihat pula dalil yang membolehkan talak itu, yang menghalalkan talak itu. Baiklah, firman Allah SWT dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, iaitu at-talaqu marratain fa imsaku bima'rufin aw tasrihan biihsanin, yang bermaksud talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu bolehlah dia rujuk dan memegang terus isteri itu dengan cara yang sepatutnya atau melepaskannya, menceraikannya dengan cara yang baik. Maka di sini Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran bahawasanya talak yang boleh dirujuk itu hanyalah 2, iaitu talak 1 dan juga talak 2. Selepas pada itu hendaklah ia melepaskan ataupun menceraikan dengan cara yang sebaik mungkin tanpa adanya pergaduhan dan sebagainya. Jadi, sekian saja pembentangan daripada saya. Maka saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahda Najibah binti Ahmad Sabri. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang prosedur menjatuhkan talak mengikut mahkamah. Sekiranya pasangan suami isteri hendak melakukan perceraian, maka si suami hendaklah melafazkan talak mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Okay, bagi yang pertama, suami hendaklah memfailkan permohonan cerai. Selepas permohonan cerai dibuat, mahkamah akan menghantar salinan permohonan kepada pihak yang satu lagi, iaitu isteri, beserta dengan satu salinan permohonan dan ikrar yang telah dibuat oleh pemohon, iaitu suami. Dan permohonan tersebut apabila dihantar kepada isteri ataupun pihak satu lagi, pihak tersebut hendaklah hadir ke mahkamah supaya mahkamah dapat menyiasat sama ada pihak satu lagi, iaitu isteri, bersetuju ataupun tidak terhadap perceraian. Okay. Seterusnya, jika pihak satu lagi bersetuju terhadap perceraian tersebut dan mahkamah berpuas hati selepas penyiasatan yang wajar, di mana perkahwinan tersebut telah pecah belah dan tidak dapat dipulihkan lagi, maka suami akan dinasihatkan oleh mahkamah supaya melafazkan satu talak di hadapan mahkamah. Apabila suami telah melafazkan talak di hadapan mahkamah, maka perceraian tersebut adalah di bawah kebenaran mahkamah dan perceraian tersebut adalah sah. Okay. Manakala jika pihak satu lagi tidak bersetuju terhadap perceraian, mahkamah hendaklah melantik jawatan kuasa pendamai sekiranya mahkamah mendapati ataupun berpendapat bahawa ada kemungkinan yang munasabah bagi suatu perdamaian antara pihak-pihak tersebut. Okay, apabila jawatan kuasa pendamai telah dilantik, maka jawatan kuasa tersebut hendaklah berusaha mencapai perdamaian dalam tempoh 6 bulan dari tarikh dibentuk ataupun tempoh yang lebih lama sekiranya dibenarkan oleh mahkamah. Jika jawatan kuasa tersebut gagal mencapai perdamaian dan suami enggan melafazkan talak, maka mahkamah hendaklah merujuk kepada majlis hakam. Okay. Apabila sebuah perceraian dilakukan di luar mahkamah ataupun tanpa kebenaran mahkamah, maka suami akan dikenakan denda, iaitu penjara
tidak melebihi 6 bulan dan juga denda sebanyak kurang daripada RM1,000 ataupun kedua-duanya sekali. Jadi sekiranya pasangan suami isteri ataupun suami hendak melafazkan talak ataupun menjatuhkan talak, maka si suami hendaklah menjatuhkan talak dengan kebenaran mahkamah sekiranya ingin mengelakkan didenda. Okey, seterusnya kita masuk kepada perkara-perkara yang boleh dituntut di Mahkamah Syariah selepas penceraian. Okey, kat sini ada 8 perkara yang boleh dituntut oleh isteri selepas bercerai. Iaitu pertama, nafkah iddah, kedua, muta'ah, ketiga, harta sepencarian, keempat, tunggakan nafkah, kelima, tunggakan nafkah anak, keenam, hak jagaan anak hadanah, ketujuh, nafkah anak, ke-8, hak tempat tinggal. Okay, kat sini saya ada sertakan QR code. Okay, kalau kita scan dekat situ, akan naiklah huraian daripada ke-8 perkara yang boleh dituntut oleh isteri ni. Okay, jadi nafkah iddah tu ialah nafkah wajib dibayar kepada bekas isteri di dalam tempoh iddah raja'i disebabkan sesuatu penceraian iaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal mengikut hukum syarak. Dalam nafkah iddah ni, suami perlu beri nafkah kepada isteri dalam tempoh iddah raja'i iaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Okey. Yang kedua ialah muta'ah. Okey. Muta'ah ni bayaran yang wajib ke atas suami yang diberi kepada isteri yang telah diceraikan tanpa sebab munasabah mengikut hukum syarak. Jadi, muta'ah ni ialah bayaran yang wajib suami beri kepada isteri sebab ceraikan isteri tanpa sebab yang munasabah. Jadi kadar muta'ah ni boleh ditentukan melalui persetujuan kedua-dua belah pihak. Kemudian kalau ada terdapat pertikaian mengenai kadar muta'ah tu, mahkamah akan tentukan kadar bayaran muta'ah tersebut. Okey. Seterusnya yang ketiga ialah harta sepencarian. Okey, harta sepencarian diperoleh bersama suami dan isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Jadi harta sepencarian ni boleh dituntutlah oleh suami atau isteri di mahkamah yang berbidang kuasa. Okey, harta sepencarian ni termasuklah wang ringgit, harta alih, harta tak alih ataupun apa-apa aset lah yang dihasilkan bersama waktu tempoh perkahwinan tu. Jadi tuntutan harta sepencarian ni hendaklah dikemukakan di Mahkamah Tinggi Syariah. Okay, yang tu yang ketiga, harta sepencarian iaitu harta yang diperoleh bersama-sama sewaktu perkahwinan. Boleh tuntut. Yang keempat, tunggakan nafkah. Tunggakan nafkah ni nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami kepada isteri dalam tempoh perkahwinan dan menjadi hutang ke atas suaminya dan wajib dibayar. Okay, tunggakan ini boleh dituntut di mana-mana mahkamah syariah. Okay, tunggakan nafkah ni maksudnya suami dan isteri, suami tidak berikan nafkah waktu tempoh perkahwinan tu. Jadi boleh dituntut. Okay, kemudian yang seterusnya, tunggakan nafkah anak. Okay, tunggakan nafkah anak ni boleh dimohon kepada mahkamah apabila suami ataupun bekas suami telah gagal melaksanakan satu perintah nafkah anak yang telah dikeluarkan oleh mahkamah syariah. Okay, tunggakan tersebut boleh dipohon dari tarikh kegagalan membayar perintah nafkah anak tersebut. Maksudnya kat sini,
Maksudnya suami tu tak menjalankan melaksanakan nafkah anak, jadi boleh dituntut pula boleh dituntut nafkah tersebut daripada tarikh kegagalan membayar nafkah itu. Okey, seterusnya hak jagaan anak hadanah. Okey, penjagaan anak-anak yang masih kecil yang belum berupaya untuk mengurus dirinya sendiri. Okey, kalau ikut hukum syarak dan undang-undang keluarga Islam yang berkuat kuasa, ibulah yang paling berhak menjaga anaknya yang masih kecil di bawah umur 7 tahun bagi lelaki dan 9 tahun bagi perempuan. Jadi, kalau anak tu bawah 7 tahun bagi lelaki ataupun 9 tahun bagi perempuan, dia lebih berhak kepada ibu. Tapi bila anak tu melebihi had umur tersebut, jadi jika berlaku pertikaian mengenai hak jagaan anak, mahkamah akan tentukan berdasarkan pilihan yang dibuat oleh anak-anak tersebut lah. Sama ada nak tinggal dengan ibu ataupun bapa. Okey. Terusnya yang ketujuh iaitu nafkah anak. Okey, nafkah anak ni termasuklah makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan perubatan sekadar mencukupi mengikut kemampuannya. Nafkah anak ni pun boleh dituntut. Okey, yang terakhir iaitu hak tempat tinggal. Hak tempat tinggal ni seseorang perempuan yang diceraikan adalah berhak tinggal di rumah di mana dia biasa tinggal semasa dalam perkahwinan selama tempoh iddah. Dalam tempoh iddah tu, suami kena berikan hak tempat tinggal pada perempuan lah yang mana dia dah biasa duduk dekat rumah itu. Okay, jadi kat sini ada 8 lah yang boleh dituntut oleh isteri apabila bercerai. Tapi yang pastinya isteri tu tidak boleh nusyuz dan dalam tempoh talak rajai. Macam tu lah. Okay. Itu saja daripada bulan kami. Sekian. Terima kasih.